Oke, eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada tengah hari dan insyaAllah seperti biasa Madrasah 20 minit Mursyid. Untuk sesi saya, kita akan bedah buku ni, Perang Gerila dengan Syaitan. Ini dah siri yang ke-21 dan buku ni tulisan saya sendiri, dan buku ni macam talbis iblis, bilitan iblis, tapi fokus kepada alam Melayu. Dan alhamdulillah kita dah hari itu sampai muka surat yang ke-139. Dan hari ini kita sambung lagi hari ini kita masuk muka surat yang ke-138. Hari ini kita akan masuk muka surat yang ke-139, iaitu masih lagi cerita mengenai serangan mental yang dilakukan oleh iblis ataupun syaitan untuk menyesatkan manusia ataupun anak Adam. Macam yang saya sebut sebelum ini, serangan ataupun perang gerila. Perang gerila ni kenapa perang gerila? Sebab musuh tak dapat dilihat. Kita berhadapan dengan jin syaitan yang kita tak dapat lihat. Dan dalam perang ini, perang yang berat sebelah. Kenapa mereka banyak menyerang kita, dan bentuk serangan jin ataupun syaitan ni saya dah jelaskan sebelum ni ada dua. Satu serangan mental dan satu lagi serangan fizikal. Dan fokus kita adalah kepada serangan mental. Dan serangan mental ni saya senaraikan tuan-tuan ada sampai 17. Dan hari ini yang terakhir lah cerita pasal serangan mental. Lepas tu kita akan masuk serangan fizikal. Rupanya ada juga part-part tertentu yang mana jin ataupun syaitan ni boleh memberi mudarat secara fizikal kepada kita. Nanti kita akan bincang. Dan hari ini kita tengok serangan mental yang ke-17 yang terakhir. Yang minggu lepas satu yang kita bincang dalam masa 20 minit itu mimpi buruk, mimpi ngeri yang dijadikan ataupun dibentuk oleh syaitan untuk merosakkan kita, menakutkan kita dan bawa kepada elemen-elemen lain. Dan hari ini kita masuk yang terakhir untuk serangan mental yang ke-17, iaitu mempromosikan institusi hantu sebagai entiti berpengaruh dalam masyarakat. Rupanya ada tengok cerita hantu, percaya kepada hantu, ini semua ni juga antara bentuk serangan syaitan. Yang pertama, kita kena clear jelas istilah hantu tidak ada dalam Islam. Istilah hantu tidak ada dalam Islam. Sebab hantu ni kalau ikut kepercayaan bangsa lain ataupun agama lain, orang mati datang mengganggu. Maksud hantu ni orang mati datang mengganggu sebagai hantu. Sedangkan dalam Islam, jelas kan bila mati, seorang tu dah berpindah ke alam barzakh. Barzakh tu maksud dinding pemisah antara dunia dengan alam akhirat. Dan mereka berada di situ sampai kiamat, tak boleh keluar. Mereka akan meneruskan perjalanannya nanti bila dah masuk ke alam akhirat. Seperti kita berada di dunia, sebelum kita berada di dunia, kita berada dalam kandungan mak kita. Jadi kita tak boleh balik ke kandungan mak kita. Begitulah juga orang berada dalam barzakh tak boleh balik ke dunia yang nyata ini, tak kira untuk jadi hantu ke, membalas dendam dan sebagainya. Itu sebabnya kita kata itu perkara pertama yang perlu dijelaskan. Dalam Islam tak ada hantu. Dalam Islam tak ada istilah hantu seperti yang dipercayai oleh agama lain. Okey, tengok lambakan cerita hantu dalam media penyiaran sebenarnya ada campur tangan syaitan. Macam mana tu? Dia cuba nak jauhkan manusia daripada tauhid dan juga Islam. Ia berlaku dalam beberapa bentuk. Antaranya menanamkan rasa takut yang melampau kepada jin dan juga syaitan. Kejutan, jeritan, rasa takut terhadap gangguan hantu syaitan dipaparkan sehingga meminggirkan rasa takut pada Allah. Bila kena kacau dengan hantu ni, dia buat takut sungguh. Akibatnya manusia tu jadi lebih takut kepada makhluk berbanding takut pada Allah. Dan kalau kita perhati, kalau saya tanya lah, ini bukan cerita hantu, bukan cerita seram, cerita terkejut.
Bukan cerita seram, tapi cerita terkejut. Sebab dalam gambaran dia buat, jin ataupun setan tu yang mengganggu manusia tu datang dalam rupa yang mengejutkan. Jadi sebenarnya bukan cerita seram, cerita terkejut. Dia pakai apa, jump shock untuk menarik perhatian. Okey, kemudian tetapi mungkin ada orang yang nak pertahankan benda ni, tapi ustaz dia kata dalam cerita-cerita macam ni di akhirnya kebatilan jin setan tu ditewaskan. Ditewaskan oleh siapa? Oleh ustaz ke siapa-siapa yang baca ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya secara tak langsung itu pun satu tipu daya iblis juga tu. Menyempitkan skop interaksi Al-Quran, agama Al-Quran dengan manusia, kerana biasanya dalam cerita seram ni Ustaz Al-Quran hanya ditunjukkan sebagai media untuk halau. Kita tak nafi ini satu daripadanya. Kita baca Al-Quran dengan keikhlasan dia boleh memberi kesan. Tetapi orang awam ni tengok Al-Quran ni untuk halau jin atau setan sahaja. Sedangkan Al-Quran sebuah kitab panduan hidup kita yang kita cuba hayati supaya membimbing hidup kita dan semua perkara. Tapi nampak sempit skop dia. Dan tanpa kita sedar, itu pun antara contoh tipu daya iblis. Supaya kita tengok Al-Quran setakat tu. Bukan untuk diamalkan kehidupan dan sebagainya. Okey, kemudian lagi menyempitkan skop hasutan dan gangguan syaitan hanya pada bentuk fizikal. Sebab kebanyakan cerita seram ni dia menampilkan hantu syaitan dalam rupa menakutkan. Sedangkan gangguan yang lebih penting, lebih berbahaya adalah gangguan mental. Macam mana gangguan mental? Dia hasut kita dengan bisikan jahat, lalu kita pun buat dosa, makan rasuah, tipu orang, pecah amanah. Hak tu lagi bahaya sebenarnya. Itu hasutan syaitan yang perlu kita lebih hati-hati. Ingat, ni dak nampak hantu syaitan merasuk. Atau buat anak macam-macam rupa. Kadang-kadang hak kena rasuk. Tak ada sampai gitu sekali. Bahkan rasuk, boleh kata jin merasuk ke dalam tubuh manusia ni pun ulama khilaf. Ada sebahagian ulama kata tak boleh. Jin setan tak boleh merasuk pun dalam tubuh manusia. Dia sekadar boleh membisikkan idea-idea jahat lalu manusia melakukan kejahatan. Maka rasuah, tipu dan sebagainya. Itu pun satu isu tantra. Bila sampai babnya kita akan bincang lah benda tu. Cuma di sini nak sebutnya, dia menunjukkan seolah-olah gangguan hasutan syaitan ni lebih kepada bentuk fizikal rupa hantu. Bukan sesuatu yang berbentuk mental, pemikiran yang kita kata menghasut manusia untuk melakukan kejahatan. Ini antara perkara yang kita tak perasan kadang-kadang. Kemudian, mewujudkan kumpulan manusia beragama Islam yang mundur. Dia belenggu khurafat. Buang masa dengan pelbagai kepercayaan karut berkaitan hantu dengan syaitan. Sebab apa kadang-kadang kita tengok, duduk di mana-mana sembang. Sembang cerita hantu, oh tempat tu keras, ini berantu dan sebagainya. Saya tulis sebuah rencana, tajuk rencana itu bimbang yang kecil, lupa yang maha besar. Sebab apa? Ni mentaliti hantu ni. Cerita dia, PE saya dulu. Dia reunion, grup sekolah menengah dia lah. Dah bincang, lepas tu nak buat majlis. Ini cerita sebelum PKP lah. Cerita lama tahun 2016 ke 2017 macam tu. Lepas tu dia kata kita dah set up lah nak buat reunion di sebuah tempat, di sebuah chalet. Lepas tu dia kata, Ustaz nak jadi ke cerita, bila dah bayar semua booking nak pergi, ada seorang dalam grup ni kata, oi tempat ni dengan cerita macam keras, berantu. Waktu bila sebut berantu keras, hak lain pun kata, oh lagu tu, oh kalau boleh dia kata apa, kita tak nak berisiko tu lah, apa kata kita batalkan program ni. Sedangkan program ni asal nak hubung silaturahim, nak berkumpul, nak dibatalkan. Kenapa? Takut hantu. Takut hantu. Dan cerita tempat tu keras sehingga jadi satu perkara yang isu yang besar. Lepas tu bila saya dengar tu saya geram lah. Saya putus rencana. Risaukan yang kecil hingga lupa yang maha besar. Dan rencana tu saya tegur lah. Kenapa kita nampak makhluk kecil sedangkan Allah yang maha besar? Dan kadang-kadang dia boleh bawa benda-benda karut dan boleh merosakkan akidah. Contohnya, pergi tempat-tempat yang keras yang dia katakan berantu, minta pula perlindungan dengan makhluk-makhluk tu untuk cucu tumpan lalu. Sedangkan Allah, kalau dia kata dia itu penghulu kawasan tu, Allah ni raja seluruh alam semesta. Dan bila kita benar-benar berpegang kepada agama, pergi ke mana pun kita tak nafi ada makhluk yang mungkin boleh mengganggu. Tapi kena ingat, kita ada Tuhan yang mengawal segala-galanya. Jadi kita kena bergantung lebih kepada Tuhan. Bukan duk sibuk risau kepada makhluk-makhluk ni. Kemudian tambah parah lagi, kalau saya kata kumpulan
sebegini, percaya sangat hantu, tempat keras dan sebagainya, buang masa. Macam mana? Buat kajian tentang kewujudan entiti paranormal di luar kerangka agama. Mereka menonjolkan misteri serta kengerian hantu dan syaitan pada masyarakat awam. Dia buat aktiviti dipercayai kawasan yang keras. Tambah menyedihkan, ada platform dalam media penyiaran, ada keluar TV, NTT. Contohnya, program NTT. Apa kerja program ni? Pergi hujung minggu, mana-mana tempat yang dikatakan keras, letak kamera, lepas tu suruh orang duduk situ. Cabaran. Duduk situ berapa jam. Lepas tu kamera tu akan ambil lah gambar pergerakan ketuk. Dipanggil pun om ke apa, saya pun tak ingat dah program ni. Gambar pergerakan cahaya. Lepas tu dia kata, cahaya tu lah kata makhluk halus. Benda dah ada. Memang makhluk-makhluk ini dah ada dan dia memang mendiami tempat-tempat macam tu. Tiba-tiba kita pergi buang masa duduk situ, kononnya nak buat kajian atas nama sains, sedangkan benda ni tak perlu pun. Dan kerja berbuang masa. Kalau kita tengok Al-Quran dan juga Sunnah, kita nampak segala yang telah dijelaskan oleh Allah. Dan kita kena faham tujuan kewujudan jin, setan itu sekali, iblis, untuk sesatkan kita, jauhkan kita daripada agama, bukan untuk mengkagumi mereka. Dan kita pula pergi duduk situ soalan kita nak kagumi kewujudan mereka, sedangkan Quran dah sebut dah. Ini antara contoh sudut-sudut yang mungkin kita tak nampak lah. Bahaya. Kemudian, lagi merosakkan struktur akidah berkaitan dengan perjalanan roh sesudah mati. Islam memang tolak roh mati yang mati balik ke dunia dan buta hantu. Untuk urusan tertentu, ganggu ke, balas dendam. Dan kalau tengok kata-kata cerita seram ni, itulah dia punya platform. Platform dia itu. Nak cerita, mati, balik-balik. Mati, balik-balik. Sedangkan perkara itu bercanggah sama sekali dengan Islam. Ini antara contoh. Skuad paranormal sering mengadakan penyelidikan di lokasi yang dikata keras dan berpuaka untuk menunjukkan kewujudan entiti makhluk halus. Tak payah hidup bincang lah. Tak payah hidup pergi lah tempat-tempat macam ni. Memang ada. Dan hal lagi penting bukan kita pergi di sini untuk ambil gambar. Hal lagi penting kita kena berhati-hati supaya mereka tidak sesatkan kita melakukan kerosakan kepada Allah. Dan tanpa sedar, tengok bila dah keluar cerita hantu ni, orang tak nampak lagi dah kehebatan Allah. Orang nampak misteri makhluk tu. Misteri makhluk tu. Sepanjang pengalaman saya lah hidup mengajar sebagainya, dah berapa tahun ni, saya dapati orang kita ni kalau mengantuk, kita buka cerita, 2 cerita. Hilang tu mengantuk. Masa tak cukup. Cerita pertama cerita hantu. Tempat tu keras, begini. Jin lah, cerita pasal jin. Hantu pun dia satu, kita kata next level lah kalau cerita. Kemudian satu lagi cerita pun cerita wali. Keramat pasal para wali. Oh, panjang lebar masa. Jadi ini antara perkara yang perlu dibetulkan. Sudut berfikir supaya kita tidak terlalu mengagungkan perkara ini. Allahuakbar. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada sifat kagum melampau berkaitan dengan cerita hantu. Dan saya, antara benda saya pantang tengok cerita hantu. Katalah anak ke isteri buka cerita hantu. Sehingga pun sekarang ni ada channel lah. Dekat Astro 404. Channel cerita seram ya. Saya kata innalillah. Okey, habis. Kemudian kita masuk serangan berikut, serangan fizikal. Serangan fizikal. Boleh ataupun tidak, setan ataupun jin ni memudaratkan kita secara fizikal. Yang pasti secara mental tu dihantar ke hasutan-hasutan tu, kita dah bincang sebelum ni panjang lebar. Kita dah akui itu memang Allah Ta'ala berikan keupayaan kepada mereka untuk waswasah, menimbulkan tu. Soal fizikal macam mana? Yang pertama, rasukan jin atau syaitan ke dalam jasad manusia. Perkara ini rupanya khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama yang kata tak boleh. Contoh ulama dalam mazhab Mu'tazilah seperti Imam Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf, dan sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat tak mungkin jin setan tak boleh rasuk dalam tubuh manusia, menyebabkan manusia hilang sanity, akal dia. Tak boleh. Mereka sekadar boleh menghasut kita untuk buat jahat. Contoh kita duduk berjalan, ataupun kita berada pada satu jawatan. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang nak merasuah kita. Dia sekadar boleh hasut dalam kepala kita. Ambil lah. Tak ada CCTV di sini. Contoh. Lepas tu siapa pun boleh tak ada SPRM. Itu yang dilakukan oleh setan. Dan adakah dia boleh merasuk tubuh manusia lalu manusia jadi tak sedar, merasuk macam-macam gila? Rupanya ada sebahagian ulama mengatakan benda itu tak boleh berlaku. Bukan menguasai jasad.
Lepas tu ulama yang berpegang dengan pandangan ini, dia ada dalil dia. Ni, dalil dia dalam surah Ibrahim. Allah cerita balik. Dalam neraka besok, bila ahli neraka berkumpul, dia salahkan ketua dia dalam kalangan manusia, ketua dia pun jawab, tempelak balik mereka. Ahli neraka pun pergi berjumpa dengan setan. Biasalah dia akan cari siapa yang boleh menanggung kesalahan itu. Dia kata, qala syaitan, berkatalah setan dalam neraka ni, lamma qudiyal amru, bila dah selesai. Selesai segala hisab. Dia kata, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah dah janjikan kepada kamu janji yang benar, ikut dia ke syurga. Wa wa'adtukum, aku pun janji juga, fa akhlaftukum, tapi aku mungkir janjiku. Kenapa? Dah aku setan. Lepas tu dia kata, wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak ada sebarang kuasa pun untuk menyesatkan kamu, illa melainkan an da'autukum, sekadar hasuk je. Hasuk yang ajak. Fastajabtum li, kamu yang menyahut seruanku. Jangan salahkan aku, salahkan dia kamu sendiri. Jadi di sini ayat ni katanya ulama yang menolak idea jin setan boleh merasuk tubuh manusia, hilang kawalan kesedaran akal dia, sanity dia. Dia kata tak betul. Sebab ayat ni sebut dia sekadar boleh menghasut macam tu je. Okey, kemudian majoriti ahli sunnah wal jamaah berpendapat jin boleh merasuk. Lemahnya gangguan dan hasutan syaitan dalam kedua golongan ayat di atas tu bermaksud tak mampu paksa secara keras supaya kita ikut hasutan mereka. Maksudnya tak adalah sampai kita tak sedar pergi bunuh orang. Bukan macam tu. Lepas tu rasukan jin dan syaitan terhadap fizikal manusia yang lemah semangat dan iman yang disokong oleh banyak dalil. Rupanya hak kata boleh rasuk tu dah ada dalil-dalil juga. Ramai kita tengok. Allah mengarahkan manusia berlindung daripada syaitan yang tenggelam timbul dalam hati manusia. Min syarril waswasil khannas. Aku mohon perlindungan daripada syaitan yang khannas, yang datang pergi ataupun timbul tenggelam. Apa kata Ibn Abbas ketika mentafsirkan perkataan al-khannas? Dia kata khannas di sini tenggelam timbul, datang dan pergi. Dia kata syaitan memang bertenggek pada hati anak Adam. Bila manusia lupa lalai, dia akan membesik kejahatan. Bila manusia ingat Allah, dia akan tenggelam. Sekiranya, ni kata, manusia mampu bertengok dalam hati, sudah pasti mereka mampu merasuk jasad manusia. Okey, kemudian Allah Ta'ala ni sifatkan pemakan riba ni, di akhirat kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti manusia yang terkena rasukan syaitan. Tengok dia kata apa. Allah kata, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, mengambil riba, tidak dapat berdiri yang betul pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan, terhuyung hayang berjalan. Jadi ulama tafsir kata apa? Ini dalil disebut orang yang kata takhabbatuhu syaitan minal mas, yang telah dihasut oleh setan. Seperti orang berjalan meracau-racau. Jadi berdasarkan ayat ni, sebahagian ulama dia kata, ataupun dia kata majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan jin setan boleh merasuk manusia. Okey, kemudian Nabi sebut juga dalam hadis setan ni mampu bergerak dalam pembuluh darah. Nabi pernah pesan pada sahabat, dia kata setan ni mampu bergerak dalam pembuluh darah. Okey, kemudian ini kisah ni pun interesting juga ni. Ini kisah yang menarik. Seorang wanita berkulit hitam jumpa dengan Nabi, minta Nabi doakan dia. Kerana dia sering terkena sawan. Lalu pakaian tersingkap sehingga menampakkan aurat. Nabi berkata, kalau kamu nak, kamu sabar, syurga akan jalan kamu. Kalau kamu nak juga boleh, aku doakan supaya Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Lepas tu katanya perempuan tu, tak apalah kalau kita biar aku sabarlah. Cuma aku risaunya aurat aku akan tersingkap. Nampak aurat. Oleh itu doakan Rasulullah kalau aku kena sawan supaya aurat aku tak dapat dilihat oleh orang lain. Nabi pun doakan permintaan dia. Nampak tak kemuliaan wanita ni? Wanita ni mulia. Maksud dia pentingkan jaga aurat. Ada pun orang kita zaman sekarang ni, hak elok-elok tidak mendedahkan aurat pergi tunjuk. Buat fashion. Pakai baju sengaja nak tunjuk tubuh ni. Tunjuk aurat. Sedangkan, dia kata apa? Wanita ni, dia risau. Aurat dia tu terdedah. Waktu saya kadang-kadang student-student di UAE lah. Dia macam ada satu trend terkini. Cerita masa still kelas online. Pakai tudung tu. Dia bukan orang Malaysia lah. Negara luar setengah tu. Memang sengaja tarik rambut ni. Nak bagi nampak rambut depan ni. Memang satu fashion. Masuk kelas saya silap besar lah. Duduk depan saya ke ada exam. Saya kata, sister, cover properly. Please do. Biarlah orang kata, oh apa ni.
Ustaz ni terlalu seksual. Dah, depan mata saya tengok benda mungkar. Dan benda tu terlalu obvious. Bukan kita nak pandang pun. Sekurang-kurang kita didik dia. Mungkin dia buat sebab dia tak tahu. Ataupun dia ingat itu fashion. Fashion yang tak disukai oleh Allah. Saya kata cover properly. Lepas tu dia pun tutup. Alhamdulillah. Jadi ketika menjelaskan hadis ni, Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Saiwan ataupun hilang akal ni boleh terjadi kerana banyak faktor. Antaranya kerana rasukan jin. Cuma orang Arab dulu bila orang kena sawan tu, dia beranggapan al-mas, kena rasuk. Rasukan jin ataupun setan. Allahuakbar. Kemudian, banyak lagi ni. Apa kita ringkaskan dalam bahasa beberapa minit. Nabi pernah mengusir syaitan yang mengganggu seorang kanak-kanak. Nabi kata apa? Nabi dekat kanak-kanak tu, ukhruj aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Aku ni Rasulullah. Budak tu sembuh. Lalu mak dia pun bagi macam apa? 2 ekor kibas, susu beku. Yogurt lah minyak sapi kepada Nabi. Jadi logiknya bila ini satu lagi cerita sahabat Nabi Uthman bin Abdul As. Nabi suruh dia pergi untuk satu urusan di Taif. Dia terkena gangguan misteri ketika solat. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi ludah. Nabi tepuk dada dia. Lepas tu Nabi ludah ke dalam mulutnya. Sebanyak 3 kali. Lepas tu Nabi kata, ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Keluar, wahai musuh Allah. Keluar, wahai musuh Allah. Lepas tu dia pun teruskan urusannya. Jadi logiknya kalau sekiranya Nabi suruh keluar, ada benda lah masuk. Ada benda masuk. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan, kita gangguan fizikal yang pertama yang saya sebut ni, yang berlaku pada jin atau syaitan pada masing-masing lagi khilaf. Cuma kesimpulan dia, walaupun terdapat perselisihan tentang isu rasukan jin ni, boleh jadi ulama yang menafikan perkara ini tak terlibat secara aktif dalam rawatan gangguan jin dan juga syaitan. Ulama yang biasa terlibat, mereka tak mampu menafikan. Kenapa? Dilalui oleh mereka sendiri, tambahan pula banyak hujah-hujah yang menyokong. Jadi benda ni khilaf dan masing-masing ada pandangan dia. Dan boleh jadi ulama yang kata tak wujud rasukan tu, dia tak terlibat dengan merawat orang yang kena rasuk dengan jin atau syaitan. Ulama hak kata apa? Boleh merasuk tu di samping ada nas-nas ni, mereka terlibat secara aktif, secara fizikal. Jadi benda ni benda khilaf, kita tak payah ekstrim lah. Cukup untuk hari ini tuan-tuan, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buat pada kelemahan di sini, dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Insya-Allah cerita menggangguan syaitan, bentuk bakaran rumah tu. Macam mana kebakaran tu boleh berlaku? Kerana apa? Syaitan ni. Okey, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.